Assalamualaikum guys, welcome back. Video ni aku dapat daripada TikTok. Masa aku tengok video ni, aku jadi tergamam. Aku tergamam bukan sebab apa, sebabnya kita tak kacau orang, sekali tiba-tiba ada orang datang bising-bising dekat kita. Macam itulah yang jadi dekat satu tempat ni, yang mana sewaktu jemaah sedang bersolat tarawih, sekali tiba-tiba ada seorang pakcik Cina ni, dia datang dekat surau tu, lepas tu dia bising-bising. Punca kejadian dia katakan disebabkan pakcik tu dia terganggu dengan bunyi laungan azan dan dia request, dia minta untuk pihak surau alihkan ataupun ubah speaker surau tu pergi ke tempat lain supaya tak mengganggu dia. Itu mic bukan tukar tempat. Sama kami rumah belakang. Lu sini talam ada mic, saya talam. Supaya para jemaah yang tenteramkan, yang bercakap dekat pakcik ni, bagi tahu ataupun nasihatkan pakcik ni supaya pergi buat laporan dekat management, dan insya-Allah management akan ambil tindakan pasal benda ni semua. Cumanya pakcik ni masih lagi berdegil dan juga dia macam seolah-olah macam tak berpuas hati ni. Itu habis boleh jumpa bos, habis. sama macam Mana boleh macam ini? Awak jumpa dulu dengan security, mah dia cerita dulu apa maksud. Dia Awak besar. kan dia bukan besar. Awak pun bukan. Saya mau hormat dia lah. Bukan ini. Dia tak boleh hormat saya belakang rumah. Ini ada management. Kalau management boleh komplain. Bukan. Ini mic tak ada hal. Ini ya, belakang orang dari rumah orang mau tikun, tak boleh. Lu boleh tukar lain tempat. Ya, tapi awak mau cerita dulu. Itu Ah. management kasih tahu boleh tukar. Okey, saya baik-baik cerita. Semua banyak kali cakap. Tamai macam. Cakap dengan saya. Saya tadi suara mari cakap. Awak cakap sini pun apa? Sini ada jaga mari jumpa. Jaga dalam kondo nak cakap perlu ini mejannya saja mainnya apa? Ini bukan orang. Keadaan tiba-tiba jadi lagi kalut bila kata pakcik ni bertelingkah dengan geng surau. Cumanya tak dapat nak dipastikan apa yang jadi sebenarnya, sebab waktu tu tiba-tiba pula kamera tu dah boleh pergi pan dekat tempat lain. Tapi bila kita dengar audio tu, kita tahulah memang kecoh gila sampaikan pakcik ni kena kejar merata-rata. Ini macam Cina orang banyak susah ni. Dan lepas tu geng surau ni pun pergilah patah balik dekat surau tu, dan kat situlah kita dapat tengok rupanya pakcik ni dah tak tahulah dia ketuk pintu ke, dia buat apa ke sampai luruh pintu tu. Dan tak dapat nak dipastikan juga sama ada pakcik ni bawah pengaruh alkohol ataupun tak. Dia pintu banyak kali hantam. Orang sampean dia pintu banyak kali hantam. Mana boleh ini macam. Banyak susah. Dia hantam pintu. Ini gambar. Ayah hantam. Dia hantam pintu. Udah show udah. Dia rumah mana? Dia hantam pintu. हाँ हाँ सीना तार
Ini malam buat itu lagi. Pertama sekali, kalau kata waktu raya pakcik lah kan, kita tengok bila kata ada tarian singa, tarian naga, bila kata ada pertunjukan bunga api dan sebagainya, kita tak ada kacau pun. Siap kita pergi tengok sekali ada lah. Contoh lagi, waktu perayaan Taipusam, jalan jam sebabkan ada perarakan. Kita orang okey je. Kita orang duduk kat rumah, duduk lepak kat rumah sebabnya kita bagi peluang, kita bagi ruang dekat sahabat-sahabat Hindu kita untuk pergi meraihkan dorang punya hari raya. Jadinya, persoalan kat sini, kenapa sampai nak kecoh-kecoh macam tu? Kenapa nak kena bising-bising? Kenapa tak boleh nak cakap elok-elok? Kalau perlu untuk pihak surau alihkan speaker tu, aku rasa tak ada masalah pun. Kita boleh je pindahkan speaker tu dekat tempat yang lagi sesuai. Tapi dalam masa yang sama, aku harap juga supaya pihak surau supaya dapat kaji balik pasal penggunaan speaker tu. Mungkin boleh cari jalan supaya kita dapat teruskan lagi ibadah kita tanpa kita ganggu jiran tetangga yang bukan beragama Islam. Dia kena ingat, dekat dalam Islam pun, Islam ada ajar kita supaya kita tak mengganggu dan kita hormat penganut agama lain. Dan macam mana pun, aku tak tolak kemungkinan mungkin pakcik ni sebenarnya jauh di sudut hati dia tersentak, dia tersentuh hati bila kata dengar laungan azan. Cumanya mungkin dia confused dan dia tak pasti apakah perasaan tu sebenarnya. Manalah tahu kan, kalau kata berkat bimbingan jemaah-jemaah dekat situ, tiba-tiba pakcik ni terbuka hati untuk belajar, untuk mengetahui lebih lanjut pasal Islam dan akhirnya peluk agama Islam. Betul. Kita kena ingat, sahabat Nabi dulu, Khalid Al-Walid, punyalah tak suka dengan Islam, tapi end up, dialah antara yang paling berjuang dalam Islam. Jadi itulah sebab aku tak berapa setuju bila kata kita pilih jalan keganasan untuk kita selesaikan masalah. Contohnya macam dekat dalam isu pakcik ni. Aku rasa kalau ada cakap-cakap macam tu, tak perlu pun kita sampai melibatkan fizikal. Pada aku mungkin lagi elok kalau kata kita sembang elok-elok dengan pakcik tu. Cuma itulah, kalau kata melampau ke ataupun memang dia togak ke apa kan, bagi sedar sekali baru dia tahu. Apapun, aku harap isu ni selesai dan tak kisah sama ada non-Muslim ataupun Muslim, kita sama-samalah belajar untuk hormat agama masing-masing. Dan akhir kata pepantun, pagi raya segak bersampin, tambah handsome berbaju baru. Bab agama jangan main, kena sunat baru tahu. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.